Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Borak Teh Sipeng. Bersama kami Afiq Kai, abang dan kakak kesayangan kami Yusuf dan Mazela. Kesayangan sis. Yusuf, I like your pants. Oh, thanks. It's very blue. Okay, hari itu seperti biasa kita hari yang baru, kita dah dekat tempat yang baru dan juga cerita yang baru. Di sini kita ada ni tu. Kita berada di Lundu, masih di Lundu. Masih di Lundu. Yes. Kami ingat kita di tempat lain tu. Okey, sifat Rumah yang lain, bro. Disebabkan kita masih di Lundu, kami rasa kita boleh cover bermacam-macam cerita itu. Kami rasa kita boleh bercerita pasal ekonomi di Lundu. Kita boleh cover juga dari segi aspek pembangunan di Lundu dan sejarah. apa-apalah cerita yang menarik Sejarah di di Lundu tu. Lundu. Tapi macam si cukup je. Apa kita perlu tambah, Mas? Okey, selain daripada ketahui sejarah Lundu, pembangunan sosioekonomi semua ya. Kini tu kelak Ini tak si sabar. Si sabar. Let's go. Kita akan pergi ke rumah terbalik. Wow. Sebab bukan hanya di Kuching je ada rumah terbalik ataupun Sabah pun ada rumah terbalik. Kat Lundu pun ada rumah terbalik. Oh, okey. Apa yang menariknya rumah terbalik diperbuat daripada barang yang boleh dikitar semula. Wow, amazing. Wow. Facts girls. Boleh cerita akan itu. Kelak kita pergi. Okay, sebelum kami orang bersama dengan kami orang pun guest hari tu, don't make sure you don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just go on YouTube and search Borak Teh Sipeng and press subscribe. Turn on that notification bell every time you watch because you would want to be notified every time we upload a new video. Okay, everybody, and also use the hashtag Borak Teh Sipeng if kita orang ada share video-video kami orang kah ataupun kita orang ada benda yang kita orang mau share kepada kami orang yang patut didiskusikan di Borak Teh Sipeng. Boleh juga kita reach out to us at borak@tvstv.my. Alrighty guys, so we'll be back right after the break as usual with our guests and everybody else. So, stay tuned. Figure out. Kembali lagi dalam Borak Teh Sipeng. Masih lagi bersama dengan Zel, Yusuf dan Afiq Kai. Sekarang kita berada di Lundu dan sebentar lagi kita akan mengorek cerita di sebalik Lundu. Mengorek. Kita nak korek lah cerita pasal Lundu dari segi pembangunan, sosioekonomi dia. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita perkenalkan penghulu kampung Setunggang iaitu penghulu Jamir bin Katai. Yes. Selamat datang ke Borak Teh Sipeng. Sehat walafiat. Sehat. Of course dia sihat. Munya si sihatnya saya kenduk situ. Tanya khabar dulu pembuka kata kata orang ji. Tok, Tuan Penghulu tu. Jadi siapa mau dapat penghormatan untuk tanya soalan pertama? Wow. Okey, kami lah. Penghulu, boleh kita ceritakan sedikit gini Lundu tu dapat namanya sebenarnya? Okey, sebelumnya terima kasih kepada TBS. Sama-sama. Bagi pihak PTBS. Saya sebagai tetamu rancangan Borak Teh Sipeng. Borak Teh Sipeng. Sipeng nakongnya sepanas. Saya sebetulnya adalah penghulu di kawasan Zon Setunggang. Okey. Tetapi saya berasal dari Lundu lah. Banyak Lundu yang kalau ikut asal Lundu tu memang ada sejarah. Tapi sejarah Lundu tu agak banyak ceritanya. Susah saya nak cerita di itu. Tetapi untuk Kampung Setunggang saya boleh ceritalah. Di Lunduknya Kampung Setunggang tu ada terletak di kawasan Lundu. Kampung Setunggang terletak di kawasan Lundu. Tetapi di Lundu banyak sejarah-sejarah fakta yang boleh kita ketahui, iaitu Lundu tu memang kalau sejarahnya peperangan dulu adalah Gunung Lundu yang menjadi benteng utamanya. Oh, gunung? Gunung Lundu, Gunung Gading. Gunung Lundu. Gunung Lundu. Banyak tempat-tempat sejarah yang saya ketahui. Seperti untuk kita pelancongan banyak seperti Pantai Pugu, Pantai Pandan, dan juga kalau kita pergi belah Teluk Melanu banyak lagi sempadan yang kita sempadan Indonesia kita boleh lihat seperti Teluk Melanu, Pantai Teluk Melanu. Kalau sejarah saya kurang pastilah sejarah agak
Sebab ada banyak kurang kisah. banyak version. kena banyak sejarah yang Okey. saya kurang pasti nak cerita pada rancangan ini. Jadi nama lunduk tu tak si tahu lah kita seberapa. Nama lunduk, kalau lunduk tu sebetul daripada ikan lunduk. Ikan lunduk ni apa? Ikan lunduk. Apa ikan lunduk? Ikan lunduk kalau di kampung Setunggang badaya ikan jora. Ikan jo. Tapi memang ada ikan lunduk. Macam ni rupanya. Masih Rupa wujud ikan kah lunduk ikannya? tu macam ikan labang Ikan labang. Oh, utit ikan labang. Ikan labang. utit labang Dekat Belaga ke? belah ikan labang nah ikan lunduk. Oh, ya ikan jenis. Mungkin salah satu sejarah lah daripada ikan. Sebab biasanya ada ikan lunduk, ikan utit. Ya ikan utit. Wow, okay. Right now we're like zoning out. Like, what? Kita pasal tanya orang lain, Itulah semua. sejarah ikan- kalau ikan ya, kan? tahu, hasil daripada nama lunduknya memang sejarah daripada ikan. Okey. Ikan lunduk. Sampai sekarang kita Kena- disebut ikan lunduk. Ikan sebab lunduk tu nya dikelilingi oleh sungai. kawasan air lah. Kawasan air, kawasan sungai. Kawasan sungai. Ya, kita ada mention juga tak Gunung Lunduk. Gunung Lunduk ya. Gunung sebelah Lunduk ni. ada Gunung Saya Gading. pernah dengar. Ya, Gunung Gading is Gunung Gunung Gading. Lunduk. Gunung Gading. Bilalah masanya ditukar jadi Gunung Gading. Gunung Gading masih kekal nama Gunung Gading, tapi oleh kerana peperangan dulu, kalau saya itulah benteng utama. Okey. Pihak lanun daripada laut untuk masuk ke Lunduk. Itulah kalau dia lihat gunung itulah dia anggap ia adalah benteng peperangan untuk orang Lunduk bertahan. Bila dia lihat dari laut, bila tangga gunung Lunduk, dia tak berani datang ke Lunduk lagi. It was that strong. Okay. Tapi ibu masuk tu sebab sejarah yang mungkin si tepat lah kita akan Salah satu cerita je. Salah cerita lah. Sampai Salah secara cerita. lisan. Jadi selain Sebelum nanti ada apa lagi dibuktikan. cerita konon-konon legenda lah yang paling menarik lah yang perlu tahu pasal lunduk? Ada sih? Lunduk legenda yang paling kita macam banyak legenda lunduk kita seperti kita kalau kita lihat di Gunung Gading banyak bunga pakma, terutama sekali bunga pakma. Dia menjadi sejarah juga ya. Tarikan pelancongan di Kisah. Tetapi kalau sejarah ikan lunduk aja lah yang saya tahu. Ya paling famous lah ikan. Paling Saya famous ingin ikan melihat lunduk. dengan mata saya sendiri. Ikan Mungkin lunduk kita ini. tanya dengan Tuan Haji Nusi nantilah. Okey, boleh. Kalau ada pemancar tadi best sikit lah. Sebabnya mungkin ada tahu yang lebih tua lagi lebih tahu. Ya. Okey, penghulu dah berapa lama jadi penghulu dekat kampung Baru Setunggang? masuk tahun yang kedua, baru belum sampai 2 tahun. Karena sebelum tu memang di pemancar menjadi penghulu. Okey. Lepas apabila naik pemancar kami dilantik menjadi penghulu lah. Jadi di bawah- sebelum tu naik penghulu lah. naik penghulu. Kami dia ada penghulu tu ada 4 kampung yang di bawah kuasa kami lah seperti kampung Dagang, kampung Semunin, kampung Setunggang Melayu Baru dan kampung Setunggang Melayu Lama. Ia di bawah zon Setunggang. Semua kampung yang berjiran. Oh ya, di bawah Berjiran, kampung ya, Setunggang. dari Berjiran Pekan lah. Lunduk kita dari Pekan Lunduk dari bawah kami sampai ke Perry Point. okey. Maksud kami Perry Point tempat kita jual kuih. Kuih asli. That point. Yeah. Ada point Perry Point. Ya ada sejarah Perry Point. And that's like an entrance to Lunduk, Yeah, bro. So, kalau iyalah ada tarikan di Lunduk. Okay, Kalau kita lihat. since kita dah mention ya, apakah juga macam sektor aktiviti ekonomi penduduk? Okey. Ekonomi penduduk kampung kebanyakannya majoriti adalah nelayan. Nelayan. Nelayan, Aquaculture paling lah. nelayan. Aquaculture. So kalau lebih daripada nelayannya ada nelayan laut dan nelayan darat. Nelayan Kalau darat. kita maksud kami nelayan daratnya kini itu terkenal dengan udang galah di Batangkayan. Dah galah mahal. Maksudnya diternak dalam kolam ke apa bukan? Sisi udang galahnya berkeliaran di Sungai Batangkayan. Sungai okey. Batangkayan, sungai Batangkayan. Ia adalah satu tarikan pelancongan kami untuk menghimpunkan warga Kuching untuk datang ke Kampung Setunggang untuk memancing undang di Batangkayan. Sebab kalau kita lihat di Kuching paling nyaman undang adalah undang Batangkayan di Lunduk. Okey, yang memang khas daripada Batangkayan. Memang lah. khas daripada Jadi Batangkayan. orang cari udang galah, dia cari kami nak udang galah Batangkayan. Kalau macam kita tu. nak datang ke Ingat Lunduk, tak? kita kena cari udang galah Batangkayan. Paling best, paling nyaman di ni. Okay. So mesti yang mahal tak? Selain berapa around 40 ke 50 ringgit Ini ada musimnya kah? Kini tu nya ikut musim, kalau ikut air. Nya bermusim. okey. Kalau orang pancing air kedang lah, air kata apa orang buat air kedang? Surut. Surut, Pasang. pasang.
air medok. Air medok. Medok maksudnya air medok tu nya si bapa kuat. Masaya kaki-kaki pemancing akan turun ke Batangkayan. Bahkan kalau kita nak tahu je, the whole players FA Kuching Sidaya memang berminat untuk mengail udang di Batangkayan. Karena udang Batangkayan is paling nyaman di daerah di Kuching. Macam kami orang pendatang, kami orang boleh just pergi Batangkayan untuk memancing kah? Boleh. Kita ada kita boleh menyewa bot, ada. Ini tu banyak yang penduduk dari segi ekonomi tadi kan penduduk menyediakan bot untuk kita memancing udang di Batangkayan. Okey Yusuf, gila esok. Ya. Jadi aktiviti nak mengail udang galah ya. Okey. Maksudnya si terhad kepada penduduk di situ je lah. Si terhad Semua orang yang boleh, terbuka seluruh Sarawak sikit aja terbuka So, Okey, jadi semua orang datang. Bapa banyak Boleh yang ambil. sekali. Bapa banyak suka. Si kira musim. Nya musimnya je lah, musimnya dalam sebulannya ada 2 minggu untuk memancing. Okey. 2 minggu, 14 Ikut rezeki juga lah. Mudah sedar rezeki kita pergi, sedar je nya. Pernah sih kita pola sesuatu acara untuk ngail udang di Siau? Ada. Kini tu kita bola pertandingan memancing udang galak Batangkayan, anjuran macam seperti anjuran Seberkas, anjuran Pati, GPS kini tu kan ada GPS, ada ketua pemudanya akan menganjur perkara-perkara yang terbaru yang pemancing di Seberkas pertandingan memancing udang galak. Apa faktor untuk menang ni? Paling banyak kah paling berat? Paling banyak paling besar. Paling besar. Kalau sikok yang undang kalah nya maybe nya sampai 200 gram, 300 gram around undang kalah. Bayangkanlah kita. Besar gitu. Besar. Dah jauh menang dapat udang besar lagi. Besar gitu itu. Besar gitu. Lagi. Nya 2 ke 300 gram seekor nagala. Hampir besar lah. Oh, besar. Ya, besar. Nya sikitnya di lobster nak. Udang galah lobster sama nak. Aduh, udah. Sebelum kami orang repak lagi. Yusuf lapar. Selainnya sektor ekonomi penduduk kampung ada seperti petani lah. Kira situ ada agriculture, ada juga lah pertanian. Kita kena tu tengah membangun Tanjung Purun. Skim Tanjung Purun di sebelah. Pertanian apa? Pertanian tanam padi. Ada tanam padi. Tanam padi. Okay. Ya kami akan fokus kami kena itu akan mari untuk jadi eko pelancongan lah di Siala. Karena banyak yang geng-geng motor besar dari Kuching yang akan santai pergi buat penggambaran untuk grup-grup sidangnya. Sebab kaca. Kena kaca view-nya semua. Kini tu kalau kita pergi view-nya memang sesuai lah. Okeylah, bolehlah OOTD. Yes. Tahu Yusuf nak bola TikTok sia. Yusuf. Bolehlah kita lomba OOTD kan. Yusuf suka bola TikTok sia, boleh Yusuf. Boleh. Yang melibat dekat masa pagi. Iyalah senang ekonomi lah untuk penduduk kampung saya. Okey, terima kasih kepada penghulu Kampung Setunggang Encik Jamil kerana dah explain banyak benda mengenai aktiviti-aktiviti ekonomi di Kampung Setunggang. Legenda. Yes, legenda dan juga paling penting udang galah. Kalau si tahu pun ada udang galah. Yes, betul. So kita akan kembali after the break with another important person right here in Lundu. So we'll be right back on Borak Teh Sipeng. Bertemu kembali di Borak Teh Sipeng. Bang! Yes, cool. Are you the Charlie's Angels, bro? Why not? Okay, kami orang masih lagi berada di Lunduk Kineto, di rumah yang sangat indah sebenarnya. Pemilik rumah tu adalah tetamu kita untuk segmen kali itu. Introducing Encik Tuan Haji Nusi bin Ismail. Apa khabar? Baik. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita sebenarnya adalah seorang yang quite prominent ataupun berpengaruh di Lunduk tu lah. Sebab banyak pembangunan di Lunduk tu kita ni ada terajui. So kami mau nanya pembangunan di Lunduk tu for the past 5 years apa yang telah dijalankan dan telah siap dibina? Yang akan datang ke yang lepas. Yang lepas 5 tahun ya, dalam masa 5 tahun yang lepas. Progress lah. Yang lepas tu yang banyak sekali lah dalam tahun 2017
17 saya buat banyak rumah PPRT. Oh, PPRT. PPRT yang ada PPRT. apa? Ada Federal lah. PPRT stands for? PPRT tu rumah orang yang termiskin. PPRT. Projek perumahan. Dia ada projek Ya, perumahan something. Orang yang susah. Susah, orang yang susah. Faham. Keduanya rumah masyarakat rakyat. I got confused with those Yeah, two. yeah. Apa bezanya? Apa bezanya rumah masyarakat rakyat dengan Masyarakat rakyat PPRT tu Teh? hanya ada orang bayarnya ada subsidi. Oh, ada Mun- subsidi untuk Mun perumahan. bangunannya harga 8,000, Okey. orang dapat rumah rakyat bayar 4,000 je. Oh, wow, ni ada subsidi lah. Ada subsidi, Okey, ya. harganya lebih murah daripada harga sepatutnya lah. Yalah, yang kami dah dikerjakan lah. Dah Lepas, siap lah. Dah siap. Ada rumah-rumah tu dah ada orang diam juga. Udah ada. Rumah tu dekat kawasan Lundu tu Dalam lah? kawasan Lundu tu. Oh, wow. Berapa buah? PPRT dan juga rumah Banyak, masyarakat rakyat. banyak. Banyak. Dalam ratusan. Kami mula ada lebih 10 buah dah. Yang kami mula. Jadi orang lain ada juga mula lah, tapi yang si banyak. Kami yang banyak. Untuk pengetahuan para penonton, Tuan Haji Nusi Toknya adalah pemilik syarikat pembangunan lah, syarikat Azam baru. So kebanyakan pembangunan yang telah dilakukan di Lunduk tu adalah diterajui oleh Tuan Haji Nusi. Dan kami mau tahu kita dah kelakar hal pembangunan 5 tahun yang lepas. Apa cerita 5 tahun yang akan datang? Ada kawasan baru yang akan dibangunkankah? 5 tahun yang akan datang, macam darat kampung kami tu ada nak pembesaran kampung. Okey. Udah diukur oleh Sabir dah, tinggal nak nerokanya gitu lah. Ya mungkin banyak perumahan lah. Yang Rumah mula baru perumahan. lah. Sudah Rumah baru. tukar tempat baru dah lah. Tempat baru. Faham. Akan ada pembangunan untuk projek kedah pelancongan, tarikan pelancongan kah adakah? Ya, selain daripada perumahan. Ya Belum ada belum lah. tak lagi lah. Ataupun kedah Untuk pendidikan ke? pendidikan, sekolah baru ataupun rumah-rumah kedai. Sekolah adakah? Sekolah setunggang tu dah ada, tapi belum dipakai lagi. Oh, dipakai lagi. Tahun lepas lah. Oh, Tahun yang dah lepas. yang belum ada dipakai because of Belum ada. Belum ada pakai pelajar masih. Okey, udah siap. Kerana Kini tu kan saya dah sekolah. ya man. COVID. COVID semuanya tak boleh pergi sekolah. Jadi mengenai rumah-rumah kedai adakah? Rumah-rumah kedai. Tempat-tempat untuk sidak berniaga kah apa contohnya macam Tamu. lekat dekat entrance Lunduk kan ada kedai stall-stall pakai sidak berjual keropok, kuih dan Tamu-tamu sebagainya. yang Nah, ada dibangunkan lagi kah di Ya kawasan baru? belum lagi lah. Belum ada lagi. Sebab tempat tahun yang lepas mesti disetujui oleh MDL lah. Sebab rumah yang orang nak mula jembatan kan. Tapi pernah diusulkan lah. Benar. Cuma masih dipersetujui lah. Bangunan dulu pun dah dirubuh dah. Kena Pen Borneo. Tapi Pen Borneo juga adalah salah satu pembangunan yang sangat besar sebenarnya untuk masyarakat di Lunduk. With that being said, apakah projek yang besar yang kita ada handle dalam pembangunan Apa projek yang Lunduk tu? besar kita pernah handle? Begitulah. Projek yang paling kita boleh banggakan Awak Padah. Yang membawa impak untuk pembangunan di Kampung Setunggang. Paling banyak menyumbangkan bagi kita lah. Untuk penduduk-penduduk di kampung tu. Ada? Yang kami buat kan. Yes, yang kita buat lah. Projek terbesar. Yang terbesar. Banyak. Banyak kan. Macam pilih lok. Kami Projek rasa bukan banyak. setempat. Oh. Yang banyak. Macam tu aja bukan je menyumbangkan malah rumah ke apa, tapi juga malah benda-benda lain lah. Benda-benda lain. Perbaikan jalan raya pun dah polah juga. Ada. Kira macam Betul. semua lah yang berkaitan Macam dengan projek pembinaan tu. masuk kampung nak. Ha? Kami ada ya lah. Getar kan.
Oh, Molata pun ada juga. Ada juga. Okey. Okay, Afiq, kita tengok banyak piala dekat atas. Patut dah dari tadi Nangga macam piala. Piala kat atas ni. piala tu. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit piala ni mengenai achievement, pencapaian terhadap bidang Apa apa, kaitan sukan piala tu dengan kita? Piala tu kami dijemput oleh Azizul, Okey. wakil pergi Kuching, lemak perahu. Regata Kuching. Regata Kuching. Yes. Tahun 2019. 2019. 18. 2018. 2018. Baru lah juga. Baru. Tahun lepas. 2018. Yalah tu pialanya dapat oleh dari Kuching. Jadi yang banyak-banyak memang dilunduk lah. Dari tahun 2016 sehingga 2019. Yalah piala banyak-banyak. Piala Sarawak Regata. Batang Kayan Regata. Oh. Sarawak Regata. Okey. Oh, Sarawak Regata. So Champion, no? Bukan ke? Campur lah. Ketiga. Ketiga. Johan. Oh, ada Johan. Banyak. kami dengar cerita Tuan Haji ada kumpulan regata Kediri. Benarkah? Apa namanya? Burak terbang. Burak terbang. Burak terbang. Apa Apa maksud maksud burak terbang? Maksud burak tu kita Islam tu ya, macam burak yang pakai Nabi naik Kendaraannya. naik ke apa? Ke syurga. Tapi buat bahasa Iban, burak nak bermaksud putih. Putih. Bukan orang Iban. Ya. A white flying thing. No. It's mean a color. White color. So, I mean it's burak terbang. So Yalah. something white is flying. There you go. Could be. Right. Tok bawa dia. Bulan Kediri. Jadi kita orang di Lunduk tu ada regata diimpun yang dipanggil sebagai Batang Kayan Regata. Regata. Okey. Pasukan kita tu selalunya adalah champion lah. Champion. Gini kita dapat Handle. handle while also running a construction company and running all these maintenance things in Lunduk. Gini kita membahagikan masa ya. Bagi masa macam cari peruntukan memang pandai-pandai kita cari lah. Sebab pergi ke Penia dapat duit. Yalah pakai kami membesarkan kumpulan burak terbang. Burak terbang tu berapa lama di apa kita asaskannya, mengasas burak terbang? Udah 6 tahun. 6 tahun. Lama. 2021, it's a Yeah. bit around 2016, 2015 lah. Ada 10 buah. 10 buah tim. 10 buah perahu. Perahu. On by the team lah. Banyak lagi tim regata di Lunduk tu kah? Selain daripada burak terbang. Putih kilat tapi masih banyak lah. Aha. 2 buah aja. Tapi yang lawan kami di situ banyak orang dari Kuching. Tidak dan Balaya pun pergi situ juga. Pergi situ juga. Lanas pun pergi juga. Ya, Cahaya Zen pun pergi juga. Itu adalah untuk Batang Kayan pun regata. Batang Kayan pun regata. So kiranya Batang Kayan tu juga adalah One of the daya famous tarikan lah daya tarikan dekat Lunduk. Yalah. Interesting. Berapa banyak kalau mun kita ada mula race tu nak banyakkah orang datang? Sekali lepasnya 15 buah, 14 buah. Sekali Banyak. ya lah, sekali lomba. So tapi tim kita lah selalu menang. Ada si tahun yang si menang. Ada, saya dah. Dari 16 sehingga 19 Belum ada pernah kalah lah. memang kalah. Memang juara aja. Okeylah. Tepuk sikit. Wah. Tahniah Tuan Haji. Okay, Gini kita- kita manage. Gini kita manage tim tu nang terror juga. Alah, Alah. construction ke. So kami team. assume kita dah banyak recruit pemuda-pemuda untuk masuk sukan ni lah. Banyak. Dalam apa orang ah? Tahun 2019 kami ngambil orang 140 Banyak jual. orang. Jadi kita yang maginya lomba 30 yang 3 buah udah 90 lah. Lomba 20. Yalah dibagi pandai. Mau pandai magi yalah. Oh, Magi
nyatokan Team management. Team Team management. Oh, yalah. Okey. Kita si pandai ya. Perlu Mungkin training kita ni yang kalah. Ah. Jadi kita pandai, ni nak target kita, ni yang kita target. Saya rasa kita dah boleh pergi tangkap piala lah. Next time lah, ada Okay. kesempatan kita akan tengok lah Ya. kakak yang regatta. Oh, boleh tengok. Yes. Tapi Terima sebelumnya kasih. kita mau nangga Yana. Bagi mau no Yate. Apa benda? Rumah terbalik. Tunggu dong. Tapi sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih lah Yes. kepada Tuan Haji. Terima kasih sebab banyak. Sudi meluangkan masa dengan kita dalam Borak Tesi TCP. Peng. Banyak sebenarnya info yang dikongsikan yang kita boleh belajar jadikan teladan. Ya. Betul. Kembali lagi selepas ini. Bertemu kembali dalam rancangan Borak Tesi Peng bersama kami Afiq Kai dan Syed Mazela and Yusuf hari tu. Sebenarnya Madah nampak kami pergi situ, pergi nanggap Upside Down House katanya. Tapi masalahnya si Datuk tiba-tiba tinggal kami. Tapi sipalah, kami memang dah biasa ditinggalkan. What doesn't kill you make you stronger, betul Zee? Jadi kami meneruskan kehidupan tu dan kami datang ke situ sendiri untuk bertemu dengan owner kepada Nirano Agro Farm tu. Di situ ada banyak benda menarik, kelak kita akan nangga. Tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu penyempun owner, Encik Aluis. Okey, Assalamualaikum. Nama kami Muhammad Aluis bin Hamdi, pengurus di Nirano Agro Farm. Dan kini tu kita berada di Nirano Agro Farm dan memiliki kita di situ ada Nirano Upside Down Tree Art House. Okey. Dan apa yang menarik juga di belakang nun kita ada Nirano Stingless Bee Farm. Wow, tapi sebelum kita pergi ke tempat lain, kami sebenarnya sangat-sangat tertarik dengan Upside Down Tree Art House tu. Boleh sih ceritakan macam ni tercetusnya idea mula Tree Art House? Sebab biasanya kita memang dengar banyak Upside Down House dekat Malaysia tu. Biasanya mula orang Madah Upside Down House, kami akan terfikir dekat KL, dekat Sabah. Tapi tiba-tiba ada dekat Sematan tu. Boleh sih ceritakan macam ni lah, boleh terfikir mula. Okey, memang sih dinafikan konsep rumah terbalik di Malaysia tu memang banyak. Okey, dan rumah terbalik pertama di Malaysia adalah di Sabah. Yes, Seperti yang kita tahu. Tapi tu apa yang menarik di situ di Nirano Agro Farm tu, rumah terbaliknya tu berkonsepkan kita semula. Wow, Okey. kita semula. Kita semula. Sebab ya kita angkat namanya tu Nirano Upside Down Tree Art House. Apa tu? Reduce, recycle, reuse. Reuse. Reduce, recycle, reuse. Okey. Dan konsep tu sebenarnya kita ambil daripada ada macam masalah sebenarnya kini tu. Dan apa isu yang paling terbesar kini tu, terutamanya di kawasan kita tu di Laut Cina Selatan adalah plastic pollution. Betul. Okey, itu adalah satu cara, one of solution for plastic pollution. Kiranya membantu untuk memelihara kita pun Dan alam sekitar lah. betul. Tapi at least sebenarnya kami tu ingin menerapkan konsep kita semula kepada kita pun community. Kami sih madah seluruh rakyat Malaysia, seluruh rakyat Sarawak, at least dalam komuniti setempat. Di mana tu tercetusnya idea tu, sebenarnya kita mesti ada idea gila-gila sebenarnya. Okey. Sebelum kita fikir macam ni, mula pakai bang kita semula tu. Lain spend duit banyak sebab nak mula benda kacak nak, tapi kita pakai benda yang reuse. Dan bercerita pasal cost nak, sebab bila kita pada 3R, benda-benda yang kita recycle, pakai balik barang-barang yang dah terbuang, mungkin akan mengurangkan kos pembinaan. Betul. Boleh saya ceritakan macam ni kosnya? Kosnya agak tinggi dari segi kos upah. Tinggi juga. Tapi dari segi barang materials memang lah. materials memang kita kutip di tepi laut, di tepi jalan. Kutip sendiri. Wow. Dan kita nak dengar cerita dalam masa 3 tahun lepas kami dipanggil orang sebagai kaki botol.
Kaki botol. Maksudnya memang pengutip botol-botol jalanan lah. Seolah-olah kaki botol, seolah-olah bunyinya kaki botol tu jahit bunyinya. Jahit ya. Tapi orang si faham apa maksud di kami sebaliknya. terima hakikat lah, terima hakikat. Orang madah kaki ke botol sekalipun, tapi setidaknya situ apa kami pun vision. Betul. Sebab si semua orang nampak kita pun vision. Mm-mm. Ya tadi kita mesti ada satu prinsip. Sebab prinsip yang kami pegang dari kami bermula dalam menceburi dalam bidang keusahawanan, Okey. apa prinsip yang kami pegang adalah habiskan apa yang Kita anda dah mulakan. Betul. Kami suka Ya kami suka pegang. ayat Ya kami pegang. Dan satu lagi yang kami ingat, satu kata-kata mutiara yang kami cukup ingat, Mm-mm. don't try to be the best, but be the first. Dan kami boleh madahkan kita, rumah tu adalah rumah botol yang pertama di Malaysia. That's why kami bercita-cita tinggi sebenarnya ingin memasukkan rumah tu dalam Malaysia Book of Record. Dan insya-Allah seandainya tercapai hasrat tersebut, okey, kita ingin nak melangkah satu rekod lagi, iaitu world record, sebab tu adalah rumah terbalik yang pertama yang berkonsepkan kita semula di dunia. Di dunia. Ya, Oh, kita maksudnya boleh belum ada lagi, kita oh? boleh Dah jumpa semula. banyak rumah terbalik di setiap negara ada, di setiap negeri ada, dan di setiap provinsi di Indonesia kita akan jumpa. Tetapi yang berkonsepkan kita semula, yang berkonsepkan rumah terbalik upside down tree art house adalah ada di Niranur. Wow, jadi kami ucapkan tahniah lah InsyaAllah. kepada Louis sebab Memang besar dia impian. berjaya habiskan apa yang dia inginkan. Oh. Okey. So, mesti ada cerita di sebalik kitab pembinaan rumah 3A tu. Wow, tu ada susah sikit nak Susah madah sikit. je, nak madah sebenarnya. Sebab ceritanya sebab macam sebab complicated lah. sejak complicated sebabnya tu bermain dengan emosi. Emosi. Memang cukup emosi pembinaan rumah tu lah. Ah. Sebab pembinaan rumah tu bukan dari hasil titik peluh. Tapi sebenarnya dari darah dan air mata. Baru ada apa yang kita nampak di dalam di Nirano Agro Farm tu. Bukan sekadar rumah terbalik, bukan sekadar stainless beef farm, bukan sekadar apa yang kita ada nangga di dalam di Nirano Agro Farm. Itu adalah satu pengorbanan. Faham. Satu pengorbanan dari orang tua kami untuk anak-anaknya dan untuk anak cucu yang akan datang. Dan sebenarnya Nirano adalah satu konsep penyatuan, pengukuhan dan satu persepakatan dalam institusi keluarga. Dan Nirano melambangkan adalah satu muafakat keluarga, kami orang yang dapat menyatukan seluruh keluarga dan insya-Allah seluruh komuniti di secara amnya dalam kampung Sungai Kilong dan cara khususnya kita lebih di Sarawak tu. Faham. Dan apa yang kami belajar dari pengalaman kami menternak kelulut, sidaknya lebih bersatu, sidaknya lebih berganding bahu, sidaknya lebih berdisiplin dari kita. Dan satu lagi, apa yang menarik tentang kelulut adalah sidaknya lebih harmoni. Faham. Jadi maksudnya Tek Nirano Agro Farm tu bukanlah sekadar tempat untuk kita Ya, pengunjung betul. nak. So, biasanya pengunjung naknya datang dia just nampak apa yang di depan matanya aja. Hmm. Tapi sebenarnya di sebalik tu ada ceritanya, which ceritanya Tek adalah satu community, bukan sekadar tempat untuk makan angin lah. Betul. Jadi ada maksud di sebalik. Tapi insya-Allah siapa-siapa yang akan berkunjung yang kali pertama menjejakkan kaki di Nirano Agro Farm, kita boleh nangga pelbagai spesies kelut yang ada di Stainless Beef Farm. Okey. Dan kita boleh nangga pelbagai jenis botol yang ada di Nirano Upside Down Tree Art House dan pelbagai jenis tudung botol yang rare. Wow. InsyaAllah kelak ada Kiranya kita dekat buat. Nirano Agro Farm tu bukan benda-benda yang kita nangga hari-hari lah. Betul. Ya, benda-benda yang kita jarang-jarang sekali nangga. Betul. Okay, kami nak tanya sikit soalan tu sebab kita biasanya susah banget menerima perubahan. Jadi maksudnya bila kita ada something yang berubah, kita sebagai overall lah, kami cerita overall bukan dekat Okay. spesifik orang lah. Kita sangat susah menerima perubahan ada something benda baru. Macam benda rumah upside down tu. Orang akan biasanya dah nangga ada rumah-rumah terbalik tu. Tapi orang pernah nangga rumah terbalik yang menggunakan bahan kita semula. Jadi ia adalah sesuatu yang barulah. Jadi kami nak tanya kita macam ni penerimaan dan tanggapan orang terhadap rumah terbalik yang berdasarkan konsep 3A tu. Adakah orang suka, kasih suka? Baik orang yang dah pernah berkunjung ataupun yang si pernah mengunjung yang suka ngecam Biasa kita kena kecam tu biasa.
Tapi memang si dinafikan setiap satu permulaan, setiap satu langkah bukan satu yang mudah. Sebabnya kita perlu merangkak, bertatih, baru kita akan belajar untuk berjalan. Tetapi kita harus terima, kita harus ada disiplin, kita harus ada semangat yang tinggi. Sebabnya apa pada tadi, seperti yang di awal tadi, habiskan apa yang kita dah mulakan. Faham, betul. Biar betul apapun apa yang kita hadapi di akan datang, ia adalah satu pengalaman yang berharga, ia adalah satu kata orang satu macam kisah yang perlu kita nikmati. Nikmati aja, siap dah masalah, enjoy. Enjoy the moment lah. Enjoy the moment. Pedulikan life to the fullest. pedulikan apa kritikan, apa tomahan sekalipun. Yang penting kita tahu apa misi kita, Kita tahu apa yang kita polah lah. Yang penting kita tahu apa visi kita dan impian kita. Sebagai usahawan yang kira muda lah dan bercita-cita tinggi nak. Macam ni semenjak COVID tak macam ni kita pun bisnes ada terjejas kah? Selagi pun macam rumah tu orang perlu melawat nak. Pasal COVID tu kita perlu patuhi SOP semua and kita dapat mau bergerak gila. Betul. Ada sih. Macam ni Alhamdulillah dalam masa pandemik tu memang cukup satu kata orang masa yang cukup mencabar, lebih-lebih dalam bidang pelancongan. Betul. Dan kita harus terima hakikat bahawa kita kini tu menghadapi pelbagai rintangan, pelbagai cabaran yang kita jangkakan. Dan kita mesti buat satu perubahan. Kita perlu ada keyakinan macam ni kita nak menghadapi semua tu. Dan bagi kami cuma enjoy apa yang ada, kami nikmati perjalanan tu. Si perlu menungut, si perlu kita nak mengut, Allah lebih tahu. Jadi apa yang kami belajar dari kita dari jauh kita ada masalah. Sebab masalah tu terkesan semua orang. Jadi semua kita jangan terkesan. terlampau fikirlah. Terkesan. Kita just enjoy the moment. Boleh carilah penyelesaiannya nak. Tapi jangan merungut. Betul. Kami sebenarnya sih sabar nak nangga rumah tu. Boleh sih kita pergi nangga dulu. InsyaAllah boleh. Okay. Asal sudi Kami je dengar naik ada game, benarkah? Betul. Apabila kita masuk dalam tu kita ada 2 game yang kita akan dapat buat, pencarian harta karun. Wow. InsyaAllah memang cukup deh. Kita mesti ada rasa happening dalam tu kita. InsyaAllah. Kami perlu cari orang yang main dengan kami lah. Okey, boleh. InsyaAllah. Si kami nak main seorang-seorang nak. Okey, kita Okey. kembali lagi dalam game yang seterusnya. Stay tune. Kita masih lagi berada di Nirano Agro Farm. Kita belum balik lagi. Masih lagi di situ. Tapi kita berada di Nirano. Stingless beef farm. Ya, Stingless Bee Farm. Okay, kita mau tahu lah pasal bee yang ada dekat situ. Okey, sebenarnya tu, kini tu kita berada di Nirano Stingless Beef Farm. Okey. Okey, apa yang menarik di situ? Kita mempunyai ada 200 koloni, 200 hive. Banyaknya. Dan ada 14 spesies kelut yang rare. Okey, salah satunya yang kami sebut sebagai sawo Sarawak ataupun nama saintifiknya Genio Trigona lactea fasciata. Genio Trigona lactea. Cuba sebut. Okey, memang agak berbelit lidah ya. Okey, sebabnya bahasa Latin Genio Trigona lactea fasciata ataupun sawo Sarawak. Spesies tu hanya boleh dijumpai di Kepulauan Borneo sahaja. Oh, nya memang ada dekat Borneo je. Okey, dan apa yang menarik tentang kelulu tu memang cantik, matanya berwarna hijau, badannya berwarna merah keperangan dan saiznya agak besar berbanding dengan Heterotrigona itama ataupun yang kita panggil sebagai itama. Dan menariknya, special kelulu tu dari segi madunya. Madunya tu, okey, rasanya selalunya lah 40% masam,
40% manisnya agak balance. Okey. Dan 10% okey, rasanya ada sikit rasa peppermint. 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 Oh, Okey. sini Dan tak tahu peppermint 10% ya. rasanya ada bau macam herbs. Dan Okey. aromanya memang Wow. lain daripada yang lain seperti madu kelulut yang ada sebelum tu. Maksudnya bila beer Ray rasa madu yang Memang Ray lain. lah. Si sama Memang kedai lain. madu biasa. Dan ada sejenis yang kita panggil sebagai kelulut beruang ataupun nama saintifiknya Lophotrigona canifrons. Si teruskan. Okey. Okey. Warna madunya tu kuning keemasan. Kuning keemasan dan madu tu nya tu bersifat kristal. Dan rasa madu tu yang lain daripada yang lain juga. Okey, 40% masam, 40% manis, okey. Dan ada sedikit rasa pahit. Ia yang specialnya dan baunya seperti herbs. Oh wow. Memang Maksudnya lain daripada yang lain. Pahit lah kita dapat. Pahit ialah. Identify nonnya sikit ini sikit. Ada. lah. Dan ada sikit lagi yang kita panggil sebagai kelulut sayap putih iaitu Tetragona binghami. Okey. Banyaknya nama, ya Allah. Memang banyak nama itu. Pun kita nak ingat satu-satu memang susah. Dan satu lagi, okey, apa yang best madu tu nak dipercayai mampu mematikan sel kanser, dan satu lagi rasanya tu seperti red wine. Kami sih pernah rasa red wine. Kami tak, kejap tapi orang Madah selalunya pengunjung yang datang ke situ yang pernah merasa red wine, Oh, dia tidak akan kepada Madah, sama. rasa red wine. Tidaknya Madah. Ya madu apa teh? Madu jenis binghami bersayap putih. Bersayap putih. Ya 100% kristal pun honey. Kelak kita Memang ada rasa bagus. sih. InsyaAllah InsyaAllah. mun ada rezeki. Kelak kita Rezeki. coba. Kelak kita coba. Okey. Mun kasih tanah disebabkan kita berarti ada 220 koloni nak. Oh, kalau ni. okey. Ada 14 jenis bee, Spesies, spesies bee. Jadi bila orang datang situ apa aja tidak boleh pola aktiviti dia Situ sidaknya akan anggar pelbagai jenis kelulut di Indo Melaya. Dan satu lagi aktiviti di situ, mun pengunjung datang ke Mirano Stingless Bee Farm, Okey. sidaknya boleh menyedut madu direct daripada yang pusarang. Direct. Kelak nak coba sih. Tapi kami nak Nak coba sih. coba mau tapi kelak biar sting kami macam ni. Jangan stingless. Okey, menggunakan straw. Oh, Okey, menggunakan menggunakan straw. Sidaknya boleh merasa macam ni feeling madu tu, macam ni rasa madu tu manis kah, masam kah, pahit kah, payau kah, macam ni kah rasanya, sidak dapat merasa direct daripada yang pusarang. Ya je kami cas kepada pengunjung lah. Aktiviti yang jarang dapat dipolah ya. Betul. Jarang dapat dipolah. Mungkin kita pergi kedai pun kita dapat beli direct macam ni dapat apa directly daripadanya pun. Betul. Sebab konsep kami, you taste it, you feel it, and then you will love it. Oh, banyak je motonya. Ya, apa tu? Hanya pun kami dengar lah nak bee Okey. tu lagi-lagi kelulut tu nak. Nya boleh hidup dekat certain pokok je. Betul ke sih? Ya, okey. Kayaknya bukan semua pokoknya dapat hidup. Bukannya hidup semua pokok, bukannya hidup serta pokok sih nyatuk bersarang di dalam sebatang pokok. Selalunya nyatuk bersarang dalam pokok yang ada lubang di tengahnya. Jadi selalu pokok yang berlubang di tengah, yang ada ruang di tengah tu adalah seperti pokok bakau, Okey. pokok nireh yang selalunya Oh, bukanlah sebab- hanya just hidup dekat certain pokok. betul Just si cari pokok yang berlubang di pokok tengah. yang berlubang kadang-kadang di batang kelapa pun ada juga. Yang bergantung kepada ruang yang ada dalam batang pokok ya. Jadi kita ambillah sarang ya, kita ternak di situ. Kami ada soalan tu tapi kami dah tanya lah, Okey. kita boleh jawab. Sebab kita pada test spesies tu memang rare nak. Okey. Jadi macam ni kita dapat spesies yang rare tu. So nama pun dah rare. Okey. Macam ni dapat semua lagi rare 14 Kebanyakan spesies rare. spesies tu kami cari di hutan. Kita cari sendiri ke? Cari sendiri dan ada upah orang juga cari. Alhamdulillah dengan kita sebelum tu dalam 3-4 tahun lepas kami ada buat kerjasama dengan pihak UMT, Universiti Malaysia Terengganu dalam pengkajian spesies. Oh kira Pengkajian, bukan direct macam aja lah, banyak lagi research betul. di pola. Banyak research lagi banyak di pola. pun prosedur-prosedur yang Dan lain. kita ada buat penjelajahan ekspedisi kelulut seluruh Malaysia. Kita menjumpai pelbagai spesies kelulut yang rare. Dan untuk pengetahuan kita, pada tahun 2016, ekspedisi kami dengan pihak UMT menjumpai spesies kelulut emas, iaitu Dia spesies baru. Nya bukan spesies baru, tapi nya spesies tu agak rare, namanya Tetragona. Sila teruskan. Okey. Kami anggap je. Tetragona syrindohanae. Di mana pada tahun 2009 spesies Tetragona syrindohanae tu dipercayai dijumpai di sebelah Thailand. So punya Tetragona tu ada dekat Thailand aja lah. Bukan. Dan
sempena hari jadi Puteri Sirindon. Okey. Okey, sebab ia diingkah nama Sindohanai. Oh, bersempena dengan Jadi pihak Thailand mendakwa spesies Tetragonula Sirindohanai itu hanya boleh dijumpai di Thailand. Tapi pada tahun 16 kita buat ekspedisi, kita menjumpai di Sarawak. ada di Sarawak. Ada di Sarawak. Wow. Ialah satu kata orang Kira penemuan baru lah. penemuan barulah. Alhamdulillah, memang cantik spesies tersebut. Memang kita buat satu cerita yang boom lah pada tahun 2016 pada tahunnya. Kira kita tu sebenarnya penggemar B Ya. juga lah. Boleh kami sebenarnya si tahan nangga belakang tu banyak lah. Boleh sih kita pergi nangga Okey, belakang. ketuk kita nangga. Ada kita nangga. Okey, ketuk kita boleh mencoba. Boleh mencoba. Boleh Ya, mencoba. Kami harap kita dapat menyedut lepas tu. InsyaAllah. Okey, jangan takut sebab nyetuk stingless. Okey. Kita menyedut direct daripada yang pusarang. Direct kau. Okey. Jom Okey, kita jom. pergi. Jom. Okey, kita dah polah banyak aktiviti dekat Nirano Agro Farm tu. Mula-mula kita berada di rumah terbalik 3A and lepas saya kita pergi ke Stingless Bee Farm. Kami rasa sangat happy lah hari tu. Terima kasih kepada Encik Alois kita. Betul Encik Alois kan? Alhamdulillah. Pada siapa yang berminat mau pergi ke Nirano Agro Farm tu dekat sini? Okey, Nirano Agro Farm tu terletak di Sematan, Kampung Okey. Sungai Kilong, berdekatan dengan Sematan Pambis Resort. Ataupun mesti tahu kita boleh Google. Kita boleh Google. Okey, Nirano Upset dan 3R House. Okey, kami pun FB fanpage adalah Nirano Upset dan 3R House dan Instagram Nirano Agro Farm. Wow, ada Instagram, social media semua. Jadi senanglah orang mau mencari tempat tu. Jadi kita jumpa dalam episod seterusnya. Jangan lupa see you dalam rancangan Borak Teh Teh Si Si Peng. Peng.